Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua penonton, follower dan juga yang bakal menonton video ni. Dari kami sekarang bersiaran langsung di Future Integrative Homeopathy Center yang berlokasi di Kampung Sungai Udang, Klang, Selangor. So hari ini bersama kami lagi di Future Integrative Homeopathy Center ataupun Pusat Homeopathy Future Integrative. So saya Haziq, saya Nick Fahmi. Kepakaran kami dari Future Integrative Homeopathy Center, kepakaran kami adalah menyelesaikan masalah kesihatan anda dengan cara yang semula jadi dan juga cost efektif, mampu milik dan dengan menggunakan perubatan homeopati. Okey, so hari ini kita bersama lagi dengan kami dalam rancangan Daily Homeopathy Talk with FIHC. So hari ini kita nak bercerita tentang satu penyakit. Semalam pun kita dah cerita pasal satu penyakit. Semalam kita cerita pasal osteoarthritis. So osteoarthritis ni adalah suatu penyakit degeneratif ataupun penyakit yang disebabkan usia yang dah melanjut. So dia punya fungsi badan dia dah merosot. Sebab tu nama dia degenerative disorder ataupun degenerative disease. So hari ni kita nak cerita something yang berkaitan dengan sendi dengan tulang juga ataupun lutut. Tapi kebanyakannya adalah sendi lah. So penyakit ni dia banyak berkaitan ataupun dia efek dia banyak dekat small joint ataupun sendi-sendi yang kecil, macam kat tangan. Kebanyakannya memang kat tangan lah yang berlaku. So apa nama penyakit ni? Nama penyakit ni adalah rheumatoid arthritis. RA, yes, orang panggil RA lah. Bahasa Melayu je tak pasti apa, tapi nama dia rheumatoid arthritis. Nama Melayu dia sakit lutut lah, ataupun sakit sendi. Sakit sendi. So hari ni kita nak berkenalan pula dengan rheumatoid arthritis ni. So semalam kita dah cerita pasal osteoarthritis, which is yang dia punya simptom disebabkan pelincir ataupun synovial fluid tu dia dah berkurang dan dan tulang-tulang tu dah makin dia jadi susah nak bergerak, dia ada stiffness, kaku, susah nak bergerak, and then bila bergerak sakit. So hari ni rheumatoid arthritis ni juga lebih kurang dia punya tu, tapi dia adalah penyakit yang berlainan sebab dia adalah autoimmune. So kita nak bercerita tentang rheumatoid arthritis ni. So boleh tak Nick beritahu sikit pasal rheumatoid arthritis ni? Okey, rheumatoid arthritis sebenarnya macam Hazim pun dah cakap banyak dah pasal tu. So macam nak cerita lebih pun saya just ulang balik lah. Okey, rheumatoid arthritis ni dia adalah salah satu penyakit kronik. Kronik yang mana dia punya keradangan yang berlaku di kawasan sendi. Di kawasan muscle, otot dan juga tulang. Tetapi benda rheumatoid arthritis ni yang bezanya daripada osteoarthritis, rheumatoid arthritis ni macam Hazim kata autoimmune. Okey, autoimmune ni apa? Autoimmune ni dia sama macam kita dengar untuk orang yang sakit psoriasis, orang yang ada masalah SLE. Mana kata benda autoimmune ni dia ialah kita punya immune system badan kita, sistem pertahanan badan kita, dia serang kita, which is sepatutnya dia lindungi kita. Tetapi dalam autoimmune ni dia nampak badan kita sendiri tu sebagai dia macam dia detect, okay, badan kita ni, sel-sel badan kita ni ialah benda yang jahat, benda yang foreign body, which is like sistem badan kita dia ada rosak sikit. So that's why dia detect, lepas tu dia serang. Itu yang dimasukkan oleh autoimmune. Jadi inilah yang berlaku dalam rheumatoid arthritis. Itu yang beza sikit daripada osteoarthritis. Tetapi perbezaannya lagi, osteoarthritis dia hanya berlaku di kawasan sendi tertentu saja. Tetapi yang ni dia berlaku juga di kawasan sendi, tetapi ianya merebak ke tempat lain. Contohnya, okey, rheumatoid arthritis ni dia berlaku hanya di small joint, hanya sendi yang kecil.
Kalau osteoartritis dia berlaku di sendi yang besar. Contohnya macam lutut, contohnya macam pinggang, contohnya macam belakang, contohnya macam leher. Which is that yang kawasan tulang yang besar atau kawasan sendi yang besar. Tapi kalau dalam RA ni, rheumatoid arthritis ni, dia berlaku di kawasan yang kecil je, small joint, which is dekat belah jari, dekat belah di sini, belah wrist pergelangan tangan. Dan juga bila dia berlaku dekat kawasan-kawasan macam ni, dia merebak. Dia merebak daripada contoh dekat sini, lagi lama-lama kat sini, ini kat sini, kat sini. Kalau osteoartritis dia satu kawasan je, kat sini je. Tapi kalau rheumatoid RA, dia akan merebak kat sini, ke sini, dan kat sini, kat sini, kat sini. Dan juga rheumatoid arthritis ni yang berlainannya dan juga bahayanya rheumatoid arthritis ni berbanding dengan osteoartritis, dia boleh membawa kepada kerosakan organ yang lain. Contohnya, dia bawa kepada kerosakan kepada jantung, kerosakan kepada liver, hati, kerosakan kepada kita punya blood vessel, kita punya saluran darah, kita punya bahagian nerve saraf, kita punya bahagian saraf, dan juga lain-lain lagi. Sebab apa? Sebab ni kena faham satu benda saja. Rheumatoid arthritis ialah autoimmune. Bila autoimmune, dia itulah berbeza dia dengan osteoartritis atau kita panggil OA lah. Itu beza dia. Jadi inilah rheumatoid arthritis yang mana kita kena tahu. Jadi before saya nak cerita yang dalam-dalam sikit, kena ambil tahu dulu rheumatoid arthritis ni tidak ada penawar dia. Tidak ada penyembuhan berkalanya. Maknanya macam siapa-siapa kat sini yang claim kata apa, siapa ada rheumatoid arthritis ni, makan ubat ni, makan suplemen ni, makan ni, insya-Allah sembuh sepenuhnya. Itu boleh katakan agak impossible lah. Kalau melainkan dia ada miracle ke apa, tak apalah. Tapi itu bahagian spiritual lain lah. Tapi kita cakap berdasarkan fakta dan sains, memang tidak ada sembuh lah. Kalau anda buka Google ke, anda cari mana-mana bahan research, memang dia akan kata there is no cure for rheumatoid arthritis. Yang tu kena faham dulu. Tapi bukan makna kata siapa yang ada masalah ni dia kecam tak ada harapan dah. Bukan. Apa yang saya nak cakapkan, penyakit ni dia tidak ada penyembuh, tapi dia ada cara manage dia. Manage dia which is that kita nak kurangkan dia punya sakit, kita nak kurangkan dia punya bengkak, kita nak kurangkan dia punya keradangan. Itu yang dimaksudkan oleh kita punya goal of treatment lah dalam untuk orang untuk yang merawat rheumatoid arthritis ni. Kita kena tahu dulu apa dia punya faktor risiko dia untuk orang yang ada RA ni. Faktor risiko dia lebih kurang juga dengan orang yang ada osteoartritis ni. Dia ada beza sikit lah. Rheumatoid arthritis ni dia selalu jadi dekat orang yang selalu jadi dekat perempuan. Dia lebih kurang juga macam osteoartritis berlaku kat perempuan. Sebabnya pun lebih kurang juga. Sebabnya disebabkan oleh masalah hormon ataupun perempuan yang mengalami menopause, dia akan ada rheumatoid arthritis. Itu yang saya rasa kalau nak tahu lebih lanjut boleh tengok video sebelum ni, dan juga boleh tengoklah post yang kami akan sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, umur. Faktor umur. Kalau macam osteoartritis dikatakan terjadinya orang ada osteoartritis hanyalah umur 50 tahun ke atas. Tetapi dalam rheumatoid arthritis ni, RA ni, dia berlaku kepada orang yang pertengahan umur, middle age, mana kata orang umur dalam 30, 40, mana kata dalam lingkungan umur gitu. Itu adalah orang yang umur gitu. Dan juga dia juga boleh berlaku kepada orang yang ada family history of sakit tulang. Contohnya RA ke, osteoporosis ke, ataupun OA ke, ataupun masalah osteoclampsia ke. Banyak. Yang mana kata kalau dia ni ada keturunan macam ni, possible dia akan ada lah. Possible. Dan juga yang apa lagi yang menyebabkan dia ada masalah ni, risiko ni ialah orang yang merokok. Merokok macam saya kata semalam, memang ada banyak punca lah, boleh katakan dia bawa banyak komplikasi merokok. Yang terakhir ialah faktor risiko ni memang boleh katakan dia boleh urus, tapi sekiranya tidak diurus dengan baik, sekiranya tidak dijaga dengan baik, akan membawa kepada rheumatoid arthritis. Ada penonton kita baru tengok tu. Selamat datang kepada Daily Homeopathy Talk. Tak boleh tengoklah siapa yang tengah tengok ni. So kami sedang bercerita tentang
rheumatoid arthritis, suatu penyakit lutut lah. So kita sekarang tengah berbincang tentang macam mana nak uruskan rheumatoid arthritis tu. Okey, tadi saya cerita pasal rheumatoid arthritis ni dia autoimmune, dia sakit sendi dan juga dia merebak. Dia boleh bawa kepada dekat jantung semua tu lah. Itu rheumatoid arthritis. Dan juga saya tadi menceritakan mengenai faktor risiko. Okey, faktor risiko apa? Yang saya cerita pasal umur, pasal jantina dan juga pasal orang yang merokok dan juga orang yang sekarang ni yang takhir yang saya nak cerita ialah orang yang besar, obes. Jadi obesity boleh membawa kepada RA. Jangan kata ni mereka ni adalah orang yang mudah mendapat OA ataupun any sebarang penyakit tulang. Jadi itu ialah rheumatoid arthritis secara generalnya yang saya ingin kongsi kepada anda. So macam tadi homeopath ni cakap pasal daripada keturunan kan. Sebab apa dia boleh keturunan? Sebab satu lagi dia adalah autoimmune. Autoimmune ni memang kebiasaannya dia punya faktor dia adalah genetik. So memang kita akan tanya sebelum ni ada tak ibu bapa saudara, mana-mana yang keluarga terdekat ada tak penyakit ni. So kita boleh macam tahu bahawa keluarga anda ada sejarah yang kuat tentang penyakit ini ataupun tidak. Okay. So sekiranya anda mempunyai masalah seperti ini ataupun masalah kesihatan lain yang berkaitan sama ada lutut ke, sendi ke, demam biasa ke, batuk ke dan ingin mendapatkan rawatan secara homeopati, boleh datang dekat kami di Kampung Sungai Udang. Tapi sebelum datang tu kena buat appointment supaya kami boleh menyediakan persekitaran yang selesa dan kondusif untuk anda bila kami ambil anda sebagai pesakit nanti. So macam mana nak buat appointment dengan kami adalah dengan tekan je klik dekat bawah ni. Tekan je yang dekat bawah ni. Boleh tekan link tu dan cakap saya sakit apa, ataupun boleh nak bertanya, sekadar bertanya pun tak apa, boleh je. Tak ada masalah, tak ada kenjas. No charge. Tanya je. So kita boleh tanya, and then sekiranya anda mempunyai sebarang masalah lain dan ingin mencuba perubatan homeopati, dan kami di sini menyediakan memberikan peluang kedua untuk anda kembali sihat dan juga quality of life tu dia meningkat, quality hidup tu meningkatlah daripada contoh tak boleh nak buat kerja, boleh buat kerja. Tapi syarat dia kena datang dan buat konsultasi dulu sebelum kami bantu rawat penyakit anda tu sendiri. Okey, so dari segi kita dah cakap pasal rawatan kan. Kita cakap pasal rawatan. Dan juga minta maaf saya nak tambah satu lagi. Tambah. Pasal rheumatoid arthritis ni. Okey, tadi saya cerita pasal definition, saya cerita pasal faktor risiko. Okey, macam mana lah nak tahu yang anda yang di luar sana yang ataupun tengah tengok ni selamat datang sekali lagi. Anda nak tahu macam mana anda ada rheumatoid arthritis ni. Rheumatoid arthritis ni kena faham satu benda je. Dia kalau anda ada masalah ni memang jangan putus asa, jangan putus harapan, jangan anggap macam benda ni aku tidak ada harapan lah untuk hidup. Jangan risau. Sebab rheumatoid arthritis ni makna kata siapa dapat benda ni, dia jadi sebahagian pada hidup anda. Biarpun benda ni tidak ada cure, biarpun benda ni tidak ada penyembuh, tapi bukan makna kata benda ni tidak ada cara merawat dan juga cara pengurusannya. Dia ada cara dia. Okey. First nak tahu kamu ni ada rheumatoid arthritis atau tidak. Okey, first dia punya simptom dia ada simptom macam ni. Yang pertama dia punya sendi dia sakit. Sakit dia rasa sakit benda denyut, sakit menyucuk, sakit panas. Dekat sendi sakit, tapi dekat kawasan mana? Dekat kawasan small joint, dekat kecil, dekat jari. Ni joint lah sendi ni. Ni dekat sendi ni. Jari-jari ataupun jari ibu kaki ataupun dekat pergelangan tangan ataupun dekat sini. So which is that dekat situ dia sakit. Dekat joint tu lah, dekat sendi tu. Sama ada dia sakit ataupun dia bengkak. Dia bengkak, dia kadang-kadang bengkak dia macam menggelembung macam kita tengok tangan dia macam sangat besar. Macam dia buat ada kalanya kan tangan dia buat macam ni. Atau macam ni ataupun macam ni, which is that dia ada nama-nama dia, kita panggil sebagai Dupuytren contracture. Dia ada boleh google benda ni, dia macam tangan terangkat sikit macam ni. So
itu adalah orang yang ada RA, rheumatoid arthritis. Yang kedua, which is tangan dia bengkak, dia punya sendi dia bengkak, swollen. Yang ketiga, dia punya dia ada stiffness, kebas, Kaku. kebas, keras. Stiffness keras. Keras, dia kebas, keras, dia kaku. Jadi dekat kawasan sendi-sendi yang mana terkena tu, Susah nak dia payah nak gerak, payah nak cengkam, payah nak genggam, payah nak bengkokkan kaki apa semua. Itu ialah one of the symptom rheumatoid arthritis, which is stiffness. Tapi apa beza dia dengan macam osteoarthritis semua tu? Okey, kita boleh nampak contoh dari segi sakitnya sendi di RA ni. Sakit sendinya selalu jadi pada waktu pagi. Pada waktu pagi, dan juga sakitnya boleh jadi cucuk-cucuk, boleh jadi denyut-denyut, boleh jadi panas, dan juga sakitnya boleh merebak. Mana kata contoh sakit sini, saya sakit sini, saya sakit sini, saya sakit sini, ataupun sakit sini tiba-tiba. Jadi itu adalah orang yang ada masalah rheumatoid arthritis. Okey, lagi satu dia bila mana kita kata dia ni rheumatoid arthritis, dia berkaitan dengan autoimun. Bila berkaitan dengan autoimun, dia berkaitan dengan sistem badan yang lain. Jadi kebiasaannya mereka ni akan ada rasa macam nak demam, feverish feeling, dan juga selera makan kurang, dan juga tidur pun ada masalah. Bila mana kata dia ada autoimmune disease ini. Itu ialah orang yang ada simptom-simptom rheumatoid arthritis. Jadi itu ialah salah satu cara nak tahulah dia ada rheumatoid arthritis tidak. Tapi selalunya kita akan nampak benda ni kita confuse dengan ni rheumatoid arthritis ke atau osteoarthritis kan, ataupun arthritis biasa. Arthritis biasa. Jadi benda macam ni bila confuse, kita kena pergi buat check up. Nak tak nak kena buat check up, sebab dia ada satu test ni, satu test atau ujian ni untuk tahu dia ni ada rheumatoid arthritis atau tidak. Dia panggil sebagai yang first kali kita tengok blood test dulu. Yang kedua kita panggil sebagai antigen CP test. Panjang. Dia sebab dalam rheumatoid arthritis ni saja nak share lah, mungkin ada yang nak tahu. Ada yang nak tahu. So kita kat sini nak sharing. Sebab dalam darah orang yang rheumatoid arthritis ni, dia ada satu ni dipanggil sebagai RFF. RFF tu apa pula? Dia memang panjang lah, tapi rheumatoid faktor apa? Dia panggil nama dia RFF factor je. Yang panjang saya tak sure. Sebab apa? Dia kata ni kalau nama ni kalau tinggi, itu menunjukkan dia ada rheumatoid arthritis. Ataupun kalau kosong, kalau tak ada apa, dia tak ada lah. So maksudnya kalau macam kadang-kadang sendi sakit apa semua tu, mungkin kita akan risau macam apa benda ni kan, ataupun doktor pun macam syorkan buat blood test supaya kita boleh tahu apa benda yang kita ada sebenarnya, supaya kita boleh rancang apa panggil treatment plan. So kita boleh tahu apa yang kita sedang merawat dan apa yang kita nak tengok dia punya progress daripada awal first time jumpa sampai akan datang. So kita nak tengok apa yang berlaku ketika kita punya rawatan tu bersama. So sekiranya anda ada masalah macam ni, bolehlah datang ke mana-mana yang klinik ataupun pusat rawatan yang berdekatan. So untuk mendapatkan rawatan untuk anda sikit, sebab benda ni akan jadi serius kalau tak dirawat dengan awal ataupun early intervention. Sebab tu pentingnya early intervention dan juga awareness tentang penyakit tu sendiri. So bolehlah pergi mana-mana klinik yang berdekatan, bertanya, ataupun pusat rawatan yang berdekatan, dan bertanya macam mana nak merawat benda ni, ataupun datang ke pusat rawatan kami sendiri, pusat rawatan pusat homeopati Future Integrative yang terletak di Kampung Sungai Udang. So kalau nak datang, nak dapatkan rawatan, boleh WhatsApp nombor kat bawah ni 014-261-9264, ataupun boleh PM dekat Facebook ataupun dekat Instagram sendiri. Kita akan bantu anda untuk mendapatkan rawatan dengan segera. So selain daripada tu, management macam mana management? Management kalau dalam rheumatoid arthritis ni, ataupun kita punya RA lah, panjang pula nak sebut RA. Kalau dalam RA ni apa dia punya management? Yang pertama sekali, ini paling obvious lah, untuk orang yang ada masalah berat badan ataupun orang yang obese, dia kena kurangkan berat badan dahulu. Kena jaga pemakanan, kena pantang makanan-makanan, dan juga kena minum air yang cukupnya, dan juga kena pantang lah macam air manis, air berkarbonat, dan juga makanan berminyak, makanan bergoreng, makanan fast food, makanan yang
banyak gulanya. So dia kata untuk orang yang ada obes ni kena kurangkan dulu berat badan dia, yang semampunya lah. Dan juga yang kedua, untuk orang yang ada masalah RA ni, dia kalau kita tengok management RA dengan OA ni, osteoarthritis ni, nak lebih kurang je. Tetapi beza dia dari segi dia punya impact. Contoh macam OA dengan RA, dia dari segi macam sakitnya RA lagi sakit. Makna kata dia sakit macam attack tu, dia memang boleh kata sudden, tiba-tiba. So itu adalah management untuk orang RA ni, ialah dia boleh buat exercise sama macam OA, cumanya kena buat exercise yang impactnya slow, atau kita panggil sebagai low impact exercise. Makna kata dia buat exercise macam berjalan ke, ataupun macam buat kerja rumah ke, ataupun macam membaca ke, which is that pergerakan yang slow, yang mana tidak memerlukan yang aktiviti yang lasak sangat. Dia macam biasa-biasa je. Dia tak macam OA dia boleh buat lasak sikit tapi bukan kuat-kuat sangat. Tapi kalau untuk RA kena slow, low impact exercise. Okay, yang ketiga, dia kena satu, dua, tiga. Yang ketiga, dia kena rehat. Dia kena banyak rehat. Rehat memang kena banyak untuk orang yang ada RA ni. Kalau tak boleh push sangat, kadang nanti terlebih berat ke, ataupun terlebih muatan ataupun tekanan terhadap kita punya sendi-sendi ni, dia makin jadi berat lah, ataupun menjadi lebih sakit. So seeloknya banyakkan berehat, dan juga elakkan pergerakan yang agresif, dan juga pekerjaan yang boleh yang memerlukan angkat berat yang lebih. So itu adalah kita punya boleh kata penutup lah. Satu lagi last. Ada lagi management? Okay. Last ni last. Sebab ni kalau macam anda kata okay, dah buat tiga-tiga tu, tapi tiba-tiba kalau macam ada sudden attack, dia dah buat macam mana pula? Macam tiba-tiba rasa sakit tiba-tiba kan. Macam mana tu? Okay, kita boleh gunakan aplikasi. Okay. Apply. Kita boleh apply, kita boleh tuang heat and cold application lah. Contoh macam dekat dia sakit dekat punya sendi, dia sakit punya tangan. Okay, kita letak yang heat cold application dulu, and then kita tukar heat cold sejuk application. Tuaman yang sejuk ataupun tuaman yang panas. Tuaman panas, which is that kita gila-gila. Yes, macam benda tu kita nak letak just like macam kain ke, ataupun something yang boleh letak kat atas tempat tu. Sebab benda ni adalah tujuannya untuk mengurangkan sakit. Mungkin dia bukan hilang terus, tapi dia dapat mengurangkan sedikit. Dia bagi nak lega je lah. Lega. Sebab benda tu kadang kita rasa itu macam akan mengganggu. Macam contohnya nak tidur tak boleh. So benda yang kita boleh buat selain daripada makan ubat sahaja adalah kita buat benda tu. Teknik apa? Teknik application. Aplikasi. Teknik tuaman lah, senang. Kita bagi nama. The heat and cold application. Yang sejuk dan panas. Sebab apa, orang yang ada masalah sendi ni selalunya dia akan sakit pada waktu malam, atau waktu early morning lah, dalam 3-4 pagi tu. Jadi apa dia orang nak buat? Takkan dia orang nak dia orang akan macam ni, dia orang akan merengek, akan menangis sakit lah. Tak kira umur apa, memang akan sakit. Memang saya sendiri pun dah nampak keadaan tu, dia akan sakit, dia menangis. So apa kita boleh buat tu? So takkan kita nak suruh dia selesai, takkan kita nak suruh dia kurangkan berat badan, pada kawan tu dah kurus dah. So apa kita boleh buat? Heat and cold application. Kita just buat tuaman. Kita bagi yang sejuk dulu, and then letak dalam 15 minit, and then tukar panas balik. Sejuk panas. Sebab tu nak bagi meredakan dia punya kesakitan tu, nak bagi legakan dia punya keadaan tu. Itu ialah management yang terakhir. Yes, yang baru masuk ni tak apa, jangan risau, boleh tengok live kita balik nanti. Sebab kita hari ni kita cerita tentang rheumatoid arthritis, yang akan maksudnya macam rheumatoid arthritis ni adalah suatu penyakit autoimun yang mengakibatkan keradangan pada sendi. Lebih-lebih lagi sendi kecil. So kita hari ni cerita tentang itu, dan cerita-cerita tentang apa itu rheumatoid arthritis, dia punya simptom ataupun gejala, dan juga dia punya faktor risiko, dan juga macam mana kita nak buat ataupun macam mana kita nak uruskan
rumah Tok Arthritis ni. Rumah Tok Okey, Arthritis. so kalau macam tak sempat nak tengok tu, boleh nanti kita post dekat Facebook, boleh follow dan juga tengok balik apa yang kami bincangkan. Dan sekiranya anda mempunyai penyakit ini ataupun kenal orang lain yang ada masalah macam ni ataupun ingin dapatkan rawatan homeopati daripada kami, boleh call, tekan link kat bawah ni ataupun call 014-261-9264. So benda apa panggil, kalau macam ada sebarang pertanyaan boleh je tanya dekat situ. So insyaAllah kita akan cuba bantu untuk dapatkan rawatan homeopati. So rasanya sampai di situ sahaja. Sampai di sini. Ni ada seorang baru masuk. Kita dah berada di hujung perancangan, tapi tak apa, terima kasih sebab masuk. Apa yang jadi kita cerita pasal rheumatoid arthritis, kita cerita pasal definisi, kita cerita pasal simptom, kita cerita pasal faktor risiko, kita dah cerita pasal management yang mana kita boleh buat di rumah. Yang mana saya cerita apa kalau orang tu berat, okey dia kena kurangkan berat badan, dia kena exercise pula, dia buat exercise yang low impact exercise. Yang ringan-ringan saja. Ringan-ringan saja. Lupa nak tambah satu lagi. Dia kena orang yang contoh orang isap rokok atau minum alkohol kenalah kurangkan. Dan juga mereka dan juga boleh apply heat and cold application. Okey. Kalau homeopati pula apa management dia? Management dia sama juga. Sama juga. Yang berbezanya adalah dari segi ubat lah, perubatan dia sendiri. Ubat dia kita bagi beza dan juga yang pentingnya dalam homeopati kita nak tahu apa punca dia dan tapi dari segi goal of treatment, kita punya planning kita untuk rawat orang ni adalah improve. Kalau macam sebelum ni kita sebelum ni macam kita nampak punca, kita buang akar terus. Tapi kalau ni kita nampak punca tapi sebab punca dia adalah autoimmune, memang kita tak boleh buat apa-apa. Apa yang kita boleh buat ialah kita plan, kita rancang baik-baik untuk kita kurangkan dia punya kesakitan, kita kurangkan dia punya progression, kita kurangkan dia punya penderitaan, severity, keterukan, keterukan. Keterukan lah. Maksudnya nak mengurangkan dia punya progression tu dan mengurangkan dia punya kesakitan tu. Sebab apa? Treatment objektif ataupun goal of homeopathy treatment sendiri adalah improve quality of life, meningkatkan kualiti hidup seseorang itu. So bolehlah conclude lah. Nak conclude dah. Sorry kalau tiba-tiba tambah. Sebab kita nak sharing kat sini. So InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada esok hari. Esok hari Selasa. So hari ni Isnin, hari bekerja, hari pertama, Monday Blue. Hari ni tak blue lah kita. Monday Black. Hari ni Maulid Rasul kan? Hari ni ke esok? Esok cuti. Esok cuti. Yes. So insyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari. Semoga apa yang kami kongsikan di sini memberi manfaat kepada anda. Dan juga kongsikan perkara ini kepada orang lain ataupun orang yang ingin mendapatkan rawatan homeopati yang berdekatan di Kampung Sungai Udang, Kelang, Selangor. Okay, so insyaAllah kita berjumpa lagi pada esok hari di masa yang akan datang dengan tajuk yang berlainan. InsyaAllah sekian itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam. Okay, bye.